أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid Tun Khalil, Kampung Tanjung Minyak, Melaka, dan seterusnya, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli lembaga masjid, pimpinan masyarakat setempat, JPKK, Datuk Sidang, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarganya, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan mereka yang berjasa kepada kita, dengan lafaz kepada mereka semua yang telah pun kembali menahlui kita. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada pagi ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan, dan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah yang menciptakan atau yang menentukan kepada kita kehidupan dan kematian yang pasti akan berlaku. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang paling banyak harta dan sebagainya, tetapi untuk menguji keimanan dan amalan kita, untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kematian kita nanti. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah seperti mana maklum yang diumumkan, Melaka telah pun orang kata kembali kepada PKPP. Artinya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Hari itu ada bersyarat, dah bebas sikit. Jadi dengan kata lain, kita balik kepada PKP kita yang sebelum, iaitu aktiviti-aktiviti khususnya kepada kita umat Islam, aktiviti-aktiviti kita di masjid, surau, kegiatan-kegiatan agama berjalan seperti biasa. Walaupun PKPB itu masa 2 minggu yang lepas, kami pun orang kata tidaklah membuat apa-apa keputusan yang besar kepada masyarakat. Artinya sembahyang Jumaat kekal berjalan seperti mana saiz masjid. Ada setengah negeri ataupun beberapa negeri dia menentukan bilangan
Tapi bila saya bincang, tidaklah serius pada ketika itu. Akhirnya pengerusi yang amat berhormat, Ketua Menteri pun setuju kita kekalkan sembahyang Jumaat seperti biasa, sembahyang fardu pun berjalan seperti biasa, hatta kelas pengajian pun berjalan seperti biasa pada julat puasanya, iaitu antara maghrib dan isyak serta subuh. Itu saja yang kita putuskan. Yang lain kita melihat kepada aspek Majlis Keselamatan Negara, iaitu kelas-kelas pengajian yang berjalan selepas daripada 2 waktu tadi ditangguhkan seketika. Dengan kata lain, PKPB yang tertamat hari ini atau besok hari ini berarti program-program yang berjalan pada waktu duha, pada waktu asar, tengah hari, ada berjalan seperti biasa. Artinya tak ada apa-apa sangatlah. Dan khususnya kepada kita yang mungkin bulan 11, bulan 12 ni nak buat kenduri kahwin, jawabnya bolehlah jalan kenduri kahwin mengikut SOP yang ada. Dan hari itu ditangguhkan semua kenduri kahwin kecuali kenduri nikahnya sahaja. Jadi dengan kata lain, orang kata kita dah boleh bergerak agak bebas sedikit untuk kegiatan ekonomi, sosial kita dan sebagainya. Kata lain ialah majlis kenduri kenara bolehlah dibuat dengan mengekalkan SOP yang lain seperti pemakaian topeng, penjarakan fizikal, menandatangani dan sebagainya kekal. Cuma kita agak bebas. Kalau orang berniaga tu bolehlah sampai pukul 12 pun, dengan kata lain boleh berniaga, bolehlah duduk semeja, tetapi harus kita ingat kita masih lagi orang kata berjuang melawan COVID-19 yang belum nampak kesudahannya. Amat orang kata kita luar biasa ujian yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Dan kita pun telah memutuskan dari sudut muzakarah fatwa kebangsaan hari itu, kita telah bermusyarat, iaitu walaupun kerajaan Saudi memberi ruang kepada Malaysia untuk menghantar jamaah umrah, dah boleh dah kalau ikutnya, kalau orang kata nak pergi umrah, beberapa negara telah pun mengambil tindakan. Tetapi kita, kerajaan Malaysia, atas kepentingan umum, kemaslahatan, maka kita memutuskan, iaitu kita menjunjung kasih ataupun berterima kasih kepada tawaran yang dibuka oleh kerajaan Saudi untuk membuka ruang jamaah umrah kepada masyarakat Malaysia. Tapi buat ketika ini kita orang kata menangguhkan penghantaran dan melihat perkembangan semasa yang berlaku pada dunia. Kerana kita lihat dari sudut COVID-19 ini di peringkat dunia belum berakhir. Banyak protokol-protokol dunia dan peraturan-peraturan yang melibatkan penerbangan, kuarantin berbeza mengikut negara. Kalau kita nampaklah peraturannya begini, tapi pergi ke negara orang yang melihatkan rentas negara dengan SOP yang ketat dan sebagainya, kita melihat mungkin boleh mengundang kemudaratan yang lebih besar. Di Saudi bila kita pergi, berarti kita akan berhimpun dalam keadaan jamaah yang ramai dan dengan kawalan yang ketat, dan kemungkinan kita akan pergi dalam keadaan kita kena sebelum masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umrah, sama ada dari Madinah ataupun dari Jeddah, berarti kita kena dikuarantin kemungkinan 2 minggu. Nak pergi masuk, sebelum masuk Mekah kena kuarantin 2 minggu katakanlah. Kita pun tak tahu bagaimana suasana kuarantinnya macam mana kat sini. Kalau dihantar kita kat Madinatul Hujjaj, macam tuan-tuan pernah duduk dekat Madinatul Hujjaj, iaitu sebelum kita keluar daripada Mekah. Kita keluar daripada Mekah nak pergi ke airport Jeddah. Kalau tahun 90-an hari itu atau 2000 itu, dia ada panggil Madinatul Hujjaj, macam bekas kem tentera. Dia letaklah kita kat situ 2-3 hari atau 2 hari nak tunggu transit penghantaran kapal terbang, turun barang dan sebagainya. Mungkin tidak selesa. Wallahu alam kat mana dia hantar kita, wallahu alam. Ini negara orang, tuan-tuan. Kemudian kemungkinan pergerakan di sana pun tidaklah bebas. Kalau kata kita pergi umrah, biasanya nak buat 4-5 kali umrah. Kalau boleh tak, nak pergi ziarah, nak pergi miqat dekat Tan'im, nak pergi miqat di Ja'ranah, nak pergi miqat di Hudaibiyah lah katakan.
kemungkinan tak dapat. Mungkin satu dua atau sekali aja saya dimaklumkan, sekali saja umrah wajib. Lepas tu untuk kegiatan sembahyang fardu. Balik pula di kuarantin lagi 2 minggu. Katakanlah. Dan mungkin satu lagi ialah melibat kos yang agak tinggi dari segi transportation kerana tidak banyak syarikat penerbangan yang menawarkan penerbangan ke Saudi. Yang kedua ialah kos penginapan. Kalau dulu kita ambil satu bilik yang harga 2,000, satu hari duduk 8 orang. Artinya satu hari ialah RM250. Tapi sekarang mungkin duduk yang bilik yang 2,000 tu tetap harganya 2,000 tapi duduknya 2 orang. Katakanlah kalau kita suami isteri 2 orang lah kita. Kalau kita orang kata tadi duduklah berdua. Kos harga bilik tetap sama. Jadi dijangka kos akan meningkat. Kalau biasa kita pergi umrah mungkin dalam 5,000, 7,000. Kali ini pergi umrah mungkin 16,000, 17,000. Dari sudut aulawiyat pula, mana lebih utama kita menunaikan ibadat sunat tadi umrah dengan kita melihat keperluan daruriyah kita di sini. Anak kita nak masuk universiti, ada adik kita terbuang kerja, tak ada kerja, mak kita sakit. Jadi dalam konteks daruriyah ataupun dipanggil aulawiyatnya, artinya lebih aula kita menumpukan orang kata kemaslahatan kehidupan kita ini daripada kita orang kata menunaikan ibadat umrah kita yang bertaraf sunat tadi. Kerana di sini lebih banyak aulawiyatnya. Jiran tetangga kita, anak keluarga kita, adik-beradik kita, mungkin ada yang kena buang kerja, yang tak ada nak bayar sewa rumah, nak bayar duit kereta, nak bayar, itu dah jadi macam satu perkara yang bersifat daruriyah, yang perlu lebih kita utamakan daripada kita membuat perkara yang orang kata ibadat tadi sunat. Jadi di situlah dalam konteks yang amat terbatas hari ini, kita sebagai seorang Muslim tidak lain dan tidak bukan adalah pengguna. Sumber kita terbatas. Sumber kita terbatas. Nafsu kita banyak kalau dari sudut ekonominya. Keperluan asas kita terbatas. Pendapatan kita terjejas hari ini. Semua orang terjejas. Yang nak ditanggung banyak. Kos yang perlu ditanggung banyak. Maka sudah pasti kita kena meletakkan sebagai pengguna ialah dipanggil tahap aulawiyatnya, fiqhul aulawiyat. Kita menentukan manakah keperluan-keperluan kita tadi yang bersifat daruriyah. Daruriyah ni sebagai pengguna artinya mesti beli, mesti dapat, mesti ada. Kalau tidak macam kita tidak lepas tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Sebagai suami katakanlah mesti ada. Apa dia? Makan minum untuk keluarga kita. Satu. Artinya suka tak suka sebagai ketua keluarga, ada duit RM100 nak beli makan ke nak tukar sport rim kereta katakanlah. Jawabnya makan menjadi daruriyah. Tak makan, kalau tidak orang akan hari ini sebagai pengguna kadang-kadang sebagai masyarakat dia tak dapat nak menentukan keutamaannya. Nak pasang astro ke nak beli makanan anak katakanlah yang berkhasiat. Nak beli kemudahan-kemudahan yang lain ke ataupun nak bayar pengajian anak, pembelajaran, tuition dan sebagainya. Maka di sinilah orang kata kita diuji untuk membuat satu keputusan, menentukan di manakah keperluan-keperluan hidup kita ini yang bersifat daruriyah. Makan, minum, tempat tinggal, pendidikan. Itu dah jadi orang kata itu daruriyah. Kemudian dikembangkan lagi orang kata kemungkinan perhubungan. Perhubungan ni ada tahapnya. Nak beli handphone canggih ke sekadar handphone orang kata selepas boleh telefon aja, maka kita melihat. Yang kedua, dalam tahap pengguna kita ini kita bertahap dipanggil orang kata daruriyah, tahsiniyah, hajiah. Dalam keadaan yang kedua memang berhajat, memang perlu beli kereta katakanlah. Yang tadi perlu ada rumah, tapi dalam rumah nak selesa.
nak beli TV, nak beli apa, itu hajah. Basic rumah ada, sewa rumah bayar. Lepas tu dalam rumah rupanya ada keperluan yang bersifat hajah. Nak beli TV, nak beli peti sejuk, nak beli peralatan, nak beli apa semua, itu hajah. Nak beli pakaian, pakaian memang perlu. Tapi hari ini minta maaf, mungkin industri yang agak terjejas, industri pakaian terjejas kerana orang tak beli sangat. Kerana orang beli apa? Makanan saja. Orang pergi kedai cari makan, makan pun dia tak cari yang mahal-mahal, sekadar ada untuk makan. Pakaian terjejas. Terjejas kenapa? Orang tak beli. Beli pun dia kata baju hari itu banyak lagi. Ini orang kata, tapi dalam keperluan perlu beli pakaian. Jangan sampai orang kata pakaian kempang camping, kain koyak pun pakai, tak apa, perlu juga beli. Tetapi dia bersifat apa? Hajiyah. Nak beli boleh kalau ada duit lebih. Kalau tak ada duit lebih, tidak menjadi keperluan. Yang ketiga, dia sifatnya ialah tahsiniyah. Dia bersifat ada keperluan tapi dah lebih sikit. Rumah kita ada 3 biji kereta katalah, TV ada Astro, TV ada macam-macam, ada satu channel lain, channel tu peti sejuk ada 2 katakanlah, tak salah kalau ada kemampuan. Tapi kalau sampai hutang tak bayar, jawabnya dia tidak melepasi keperluan tadi, bukan bersifat dipanggil tahsiniyah. Macam kita kata basic rumah kita perlu ke aircon, dia bersifat apa? Tahsiniyah. Basic kita perlu ada rumah. Hajiahnya rumah tu kita nak selesa adalah kipas angin. Tahsiniyahnya sampai masuk aircon. Pembazirannya dia akan tahap yang keempat, dia datang membazir. Aircon sampai bilik yang kecil kita letakkan 10 hos macam 10 horsepower, itu pembaziran. Allah na'udzubillah. Jadi dalam tahap ini kita sebagai pengguna, sebagai seorang muslim yang bijak, maka kita dapat menentukan tahap kepenggunaan kita. Mana yang bersifat daruriyah, mana yang bersifat hajiyah, keperluan, dan mana yang bersifat tahsiniyah, iaitu mencantik, menyempurnakan lagi. Dan wa na'udzubillah, mana yang bersifat seperti pembaziran. Ini yang kita kena harus, kerana hari ini sebahagian masyarakat kita kadang-kadang tidak dapat meletakkan mana yang perlu, akhirnya pergi kepada pembaziran. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan, dan segala yang berlaku itu mengingatkan pada tahap ini kita harus menjadi pengguna yang bijak. InsyaAllah pada pagi ini kita merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita yang telah saya katakan tadi, iaitu Allah jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yatba'ul mayyita salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u usnani wa yabqa wahid, yarja'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Mengikuti atau mengiringi seorang jenazah yang pergi meninggalkan dunia ini. Kita akan pergi tuan-tuan. Kita akan pergi meninggalkan dunia kita ini yang sifatnya sementara, yang kita sekadar dipinjamkan. Bila masanya? Wallahu alam. Kata Nabi akan mengiringi mayat semua orang. Akan mengiringi mayat tadi 3 perkara. Yang pertama yang mengiringinya ialah ahli, keluarga dan sahabat andainya. Meninggal, siapa yang iring kita? Ahli keluarga, jiran tetangga, sahabat handai, namanya manusia yang ada hubungan dengan kita, sama ada kekeluargaan ataupun persahabatan ataupun kejiranan. Iringilah kita, ziarahlah jenazah kita, hantarlah kita ke kubur sampailah kita dikebumikan. Maka yang mengiringi kita, kata Nabi, 3 perkara. Ahlinya, hartanya, maka bawalah kadang-kadang dengan penuh istiadat. Kalau tentera dengan pingatnya, dengan benderanya, dengan apa tak,
ataupun kita gunakan kenderaan apa yang ada, bawa cerik, bawa sejadah, bawa tikau, kenapa nak hamparkan dia atas tadi? Bawa kereta apa yang ada, tolong kau bawa kereta ni, apa yang kita nak mengiringi hartanya dan amalannya. Yang mengiringi juga amalannya, apa yang kita buat sementara kita hidup hari ini. Kalau amalan kita baik, alhamdulillah. Kalau yang mengiringi amalan kita tadi dengan dosa dan maksiat, wa na'udzubillah. Maka kata Nabi SAW, 3 perkara ini akan mengiringi jenazah, ahlinya, hartanya dan amalan-amalan yang dilakukan semasa dia hidup. Fayarji usnani, akan balik 2 perkara. 2 tak masuk dalam kubur. Siapa tak ikut sama? Ahlinya. Isteri agak-agak ikut suami masuk kubur? Tak ada. Suami agaknya sayang sangat pada isteri masuk kubur sekali? Tak ada juga. Anak yang kita sayang akan ikut sekali, mak aku temankan mak dalam kubur, nak tak? Tak ada juga. Anak pun takkan temankan kita, tuan-tuan. Siapa pun yang kita sayang akan tinggalkan apabila kita dikebumikan, akan tinggallah. Duduklah setengah jam, buat tahlil, baca doa, ingin bertafakur kejap. Itulah paling lama pun. Kalau habis pun besok datang balik, besok buat, besok 7 hari, 5 hari ke datanglah balik. Sampai nak tengok, yang tengah seorang tu tengok rumput dah hijau belum. Kalau rumput dah hijau tu, orang kata dah bolehlah cari calon lain. Tak? Wallahu a'lam. Okey, maka kekallah ahli keluarga, baliklah ahli keluarganya dan hartanya, dan yang tinggal hanyalah amalannya sahaja. Hadis ini mengingatkan kepada kita apakah persiapan yang perlu kita bawa di dalam kehidupan yang sementara ini. Itu saja. Kerana apa? Kehidupan kita yang lebih kekal adalah kehidupan kita di alam barzah, yang lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Dan yang kedua, kehidupan kita yang abadi apabila kita dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur masing-masing untuk berhimpun di padang mahsyar, akan melalui segala proses dan akan ditentukan sama ada wa na'udzubillah kita ke neraka atau alhamdulillah kita di syurga. Dibalas segala kebaikan yang kita lakukan dengan pahala, atau wa na'udzubillah diazab kita dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Inilah kehidupan yang saya yakin yang kita hari ini, orang kata, berlumba-lumba mencari. Bukan sekadar mencari kehidupan, kesejahteraan hidup di dunia, tetapi sesuatu yang kita cari di dunia ini, bagaimana sifatnya, ialah untuk kita kembali ke akhirat. Yang kita takut, tuan-tuan, dalam gambaran-gambaran yang berlaku hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, jangan kita menjadi manusia yang sifatnya menyesal. Mungkin saya pernah sebut, tuan-tuan, gambaran-gambaran Allah, manusia yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya nanti kita menjadi orang yang tekilan, orang yang menyesal. Dan penyesalan-penyesalan itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Asr. Kata Allah, demi masa, sesungguhnya manusia tadi apa dia? Kerugian, khusrin. Ada lagi satu perkataan hasarin. Apa itu perkataan kerugian, apa, penyesalan. Manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyesal. Gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia kita ini akan menyesal. Antaranya kata Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang dibaca oleh imam tadi. Apa kata Allah di akhir ayat surah Abasa? Kata Allah, inna anzarnakum azaban qariba. Wahai manusia, aku nak ingatkan kau, nak bagi amaran kat engkau. Apa dia? Azaban qariba. Azab siksaan kau dah dekat. Azab siksaan kau dah dekat. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Dan pada ketika itu manusia melihat apa yang ada di hadapan tangan mereka tentang apa yang telah dilakukan, antara balasan baik ataupun buruk yang telah dilakukan. Semasa apa? Semasa hidup di dunia. Kan keadaan itu tidak berlaku penyesalan tadi mereka melihat di dunia. Allah tuntunkan perkara itu di akhirat. Dan apa kata Allah dalam akhir hayat itu? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Apa kata Allah? Manusia yang menyesal di hari akhirat apabila dibentangkan tadi kita kembali kepada Allah, dia kata, ya laitani, habislah aku. Kenapalah ya Allah kau jadikan aku ni manusia? Kenapa kau tak jadikan aku ni apa? Turaba, tanah ataupun batu. Kenapalah? Kadang-kadang dalam manusia apa? Kadang-kadang kita telah buat keputusan yang salah. Datang apa tuan-tuan? Penyesalan. Kalau penyesalan dekat dunia ni, dah kenapa aku terlibat join kau pergi merempit? Tak, dah kena tangkap. Kenapalah aku tompang kereta engkau, rupanya engkau pengadil dadah. Aku pun sama juga kena masuk lokap. Menyesal tak tuan-tuan? Menyesal. Kalau aku tahu aku tak ikut engkau. Tak, sampai orang kata kita menyesal ketika di dunia. Kenapa? Kita telah membuat satu keputusan yang salah. Kita telah membuat satu keputusan yang tidak tepat. Kalau aku tahu aku tak join, kalau aku tahu macam ni kalah atau macam ni aku tak main pun tak apa, tak, kita menyesal. Kalau macam ni dah kemalangan, aku tahu aku tak pergi ikut pun lagi senang. Tapi benda dah berlaku. Kalau kata pepatah apa, dah tengantuk baru nak tengadah. Dah tengantuk baru nak tengadah. Tapi pada ketika itu dah tak guna lagi dah penyesalan. Antara penyesalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, celakalah aku, musnahlah aku, habislah aku. Kenapalah engkau jadikan aku sebagai manusia, engkau tidak jadikan aku ini sebagai batu ataupun tanah. Kenapa batu dengan tanah? Batu dengan tanah tak kena jawab ke akhirat. Walaupun di dunia ini dia pijak orang pijak dia ke apa, dia hempap orang, dia apa, dia tak kena jawab di dunia, di akhirat. Tetapi manusia harus mesti berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling menyesal sekali kata Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang yang kafir. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr yang saya bacakan tadi, wal asri innal insana lafi khusr. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, antara manusia yang paling rugi sekali, orang yang diberikan nikmat hidup, ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah akhsarul khasirin, serugi-rugi manusia. Rugi. Siapakah yang dikatakan sebagai orang yang rugi dalam surah Al-Asr tadi? Ada dua jenis orang yang rugi. Yang pertama, serugi-rugi manusia, iaitu akhsarul khasirin. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu orang yang diberikan nikmat hidup, diberikan petunjuk dan hidayah, peluang untuk beriman, tetapi dia menolak keimanan, memilih jalan kekafiran. Itu adalah merupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata orang kafir tadi, lebih baik kau jadikan aku ini sebagai tanah. Misal tak sudah. Ditafsirkan juga siapakah orang yang kedua rugi dalam surah Al-Asr tadi. Orang yang rugi juga dalam surah Al-Asr bukan sekadar orang kafir, tetapi orang yang beriman juga menjadi orang yang rugi dalam surah Al-Asr. Orang yang beriman diberi nikmat iman, tetapi kenapa ruginya? Nikmat keimanan yang kita dapat di dunia ini tidak kita hiasi, tidak kita penuhi, tidak kita lalui dengan penuh dengan menjaga hukum syarak halal dan haram, tidak kita lalukan dengan, orang kata, sempurnakan dengan amalan-amalan soleh, maka kita kembali ke akhirat nanti sebagai manusia yang rugi. Tetapi rugi kita tidaklah serugi-rugi manusia yang tidak beriman. Ini ditafsirkan oleh dalam tafsir surah Al-Asr, ada dua manusia yang rugi. Satu, serugi-rugi manusia, dapat nikmat hidup tapi menolak keimanan. Yang kedua, dapat nikmat iman tetapi tidak beramal, malah melakukan dosa maksiat. Ini kita akan menjadi orang yang rugi dari sudut kedua dalam surah Al-Asr yang saya sebutkan tadi. Dalam gambaran yang kedua, gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan menjadi manusia yang menyesal. Kita akan menyesal di akhirat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Menyesal juga kita nanti di akhirat nanti.
Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah ditunjukkan ke atas orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa maksiat semasa hidup di dunia, dia beriman tapi melakukan dosa maksiat, membunuh, merompak, mencuri, apa semua, orang kata ambil hak orang dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ditunjukkan apa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrim, apabila Allah tunjukkan ke hadapan orang-orang yang mujrimin tadi, mereka pun tunduklah mukanya. Tak ada buat apa lagi tuan-tuan, tak boleh lari lagi dah. Nak cari peguam tak ada, nak mengelak tak boleh. Semua dibentangkan di hadapan mata kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak boleh nak sembunyi lagi dah. Tak ada bawah kapet, tak ada bawah meja, tak ada dalam, tak ada nak sembunyi lagi dah. Semuanya dituntunkan. Walaupun sekecil mana kebaikan yang kita lakukan, walaupun sejahat mana kejahatan, sekecil mana pun kejahatan yang kita lakukan, tetap akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gambaran Allah? Nanakisu ru'usihim. Apa yang kita jawab waktu tu? Rabbana absarna, ya Allah, kami lihat. Kami lihat apa yang kau beritahu tadi. Anggota semua berkata-kata, walau apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang kita baca, yang berkata-kata al-yauma nakhtimu ala apa dia? Afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu mulut akan terkunci, yang berkata ialah tangan dan kaki serta anggota mereka tentang apa yang telah kita lakukan semasa di dunia. Masa di dunia mulutlah yang menjadi hero-nya. Ya tak? Mulutlah menjadi hero-nya. Walaupun dia buat apa, oleh kerana mahkamah kata okey, tak nak mengaku salah, pergi lantik peguam. Peguam pun kata okey, kita boleh lawan. Akhirnya dalam mahkamah dunia macam Allah sahaja yang tahu. Ya tak? Allah sahaja yang mengetahui. Manusia sanggup buat ikrar yang bukan-bukan. Dia tak buat, dia tak ada apa tu. Padahal dia buat. Akhirnya kerja pendakwa nak cari apa? Pendakwa nak membuktikan salah aku. Nak membuktikan salah, carilah CCTV, carilah pergerakan, carilah telefon, carilah apa-apa karinah-karinah yang ada, nak membuktikan si penjenayah tadi bersalah. Si penjenayah pula tadi apa? Menafikan pula. Tak cukup menafi, cari pula peguam bela. Peguam bela pula main teknikal je. Itu mahkamah dunia tuan-tuan. Akhirnya apa dia? Mungkin yang didapati bersalah itu selamat. Tapi kalau selamat di dunia, tak apalah, alhamdulillah. Itu dalam kaedah penghakiman dia ada satu kaedah tuan-tuan. Apa kaedah dia? Tersalah menjatuhkan hukuman, si pesalah tadi bebas, adalah lebih baik daripada tersalah menjatuhkan hukuman orang yang tak bersalah dihukum. Itu sebab ada kaedah tu. Tak apalah, dia dah bebas, apa nak kata. Dalam kaedah itu hukum undang-undang, dia kata tersalah menjatuhkan hukuman, si penjenayah tadi bebas, lebih baik daripada tersalah menjatuhkan hukuman orang yang tak bersalah tapi dizalimi, dianiaya. Tapi kalau tak bersalah atau bersalah bebas, dia ambil pengajaran, apa jalan keluarnya? Ya Allah, syukur aku. Katakanlah selamat aku mahkamah dunia, habis mahkamah akhirat macam mana? Ya Allah, kau selamatkan aku kat dunia, inilah peluang, ibarat aku mati hidup balik, aku taubatlah, aku tak nak buat lagi dah. Tak apa, penyesalan aja. Kurang-kurangnya itu. Tapi kalau itu salahnya dengan Allah, kalau salahnya dengan manusia, dikelentung duit orang 500,000 macam, tunjukkan teknikal selamat, dia menang kes, selamat tak dia dengan orang tu? Okay, selamat dengan orang tu, selamat kenapa? Aku mahkamah tak buktikan aku bersalah, tapi duit aku banyak ni, duit orang tu dah hilang 500,000. Itu melibatkan siapa? Urusan manusia dengan manusia. Itu sebab tuan-tuan, kalau dalam kaedah moden ni tuan-tuan, di Amerika ada satu dipanggil moral rearmament. Satu movement atau satu pergerakan di dunia ni tuan-tuan, dia panggil moral rearmament. Dia bukan agama, tapi dia macam satu kumpulan yang nak bina balik dia punya keyakinan hidup.
atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada peristiwa-peristiwa tu 30 tahun, 20 tahun yang lepas. Tuan-tuan perasan tak? 2 minggu lepas ada satu gambar video tentera-tentera Amerika buang pingat. Buang pingat yang dia dapat sebagai medal-medal kerana pergi berjuang dekat Iraq, dekat Syria, dekat Iran, dekat Afghanistan. Apa berlaku kat dia, tuan-tuan? Dia berlaku tekanan jiwa. Tekanan jiwa, tuan-tuan. Kenapa? Dia yang tahu macam mana kisah sebenar serangan yang berlaku ke atas orang tu. Saya tengok khususnya saya masa-masa di Kuno di London, ada seorang orang tu memang dia menggerakkan moral rearmament. Apa kerja dia? Dia nak cari orang yang pernah dilakukan, dia nak cerita apa sebenar kisahnya. Apa dia tu? Dia kata selagi dia tak jumpa orang tu, dia akan rasa bersalah. Selagi dia tak buat confession dan declaration, dia akan rasa hidup dia tak tenang. Akhirnya mereka menjadi apa? Tekanan jiwa. Dia menjadi tekanan jiwa. Kerana dalam hidup dia tak ada konsep taubat. Jadi dia rasa tekanan jiwa. Nak lepaskan tekanan jiwa apa? Dia kena cari. Akhirnya dia buat confession. Tak kisahlah orang tu Kristian ke, Buddhis ke, Judaism, Jews ke, Yahudi ke. Dia kata tak boleh. Dia kata dia hidup dia tak tenang selagi dia tak buat confession. Selagi dia tak declare, selagi dia tak cari balik, tak pergi, kadang-kadang dia tak pergi balik tempat tu. Dia kata ini tempat lah yang kita attack. Kita kena jumpa, cari balik rumah yang kita attack tu. Sampai ke situ dia punya confession. Kenapa? Dia rasa tidak aman. Ini satu movement yang dipanggil moral rearmament. Satu orang kata kumpulan ni sekarang ni dah ramai dah. Atas Islam pun ada. Pasal apa? Dia yang tahu apa yang berlaku. Mungkin tentera yang Islam dia tu, aku pergi hari tu aku ambush budak ni, arahan ambush saja. Hidup mati aku tak kisah, tua ke apa, janji tembak. Dia masuk tembak, orang perempuan ada, orang sakit semua dia tembak aja. Akhirnya dia pun baliklah dapat medal-medal pejuang, pingat gagah berani apa semua kan. Dalam hati rupanya apa? Jiwa dia tertekan. Dia kata ini semua arahan gila lah masa tu. Lepas tu dia dapat pingat, apa dia buat? Baling kan aja, tuan-tuan. Dia tak tahu. Dia baling pingat yang dia terima, bagi dia tak ada apa makna. Dia melakukan tadi dengan kezaliman, sedangkan jiwanya tak tenang pada akhir hayatnya. Ini berlaku, tuan-tuan. Kita ada tak, tuan-tuan, agak-agak perasaan? Ada, tuan-tuan. Itu sebab kalau andainya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bermuhasabah. Ya Allah, aku duduk seorang-seorang ni, umur aku dah 60. Kalau pandang umur aku 20 tahun dulu, 30 tahun, perangai aku macam mantu. Ya tak, kita pun datanglah ke masjid. Datanglah kembali ke masjid. Cari apa? Nak menghabiskan baki-baki hidup kita yang ada ni. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku 30 tahun yang lepas dulu, ya Allah, puasa aku hancur. Ya tak, bulan Ramadan habis-habis 15 hari pun dah banyak. Akhirnya fikirlah balik, macam mana nak selesaikan puasa aku ni. Oh, ada puasa sunat, okey. Jalan keluar kita boleh qada. Akhirnya bilang balik, tak boleh juga nak qada. Tengok-tengok ada rezeki apa semua. Duit ada, pencen ada, tanah ada, apa semua kan. Kira balik, Ustaz, agaknya kalau saya puasa saya nak qada dah tak mampu. Tapi saya rasa berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jalan keluar? Ada jalan keluar. Apa dia? Fidyah. Kita menggantikan puasa yang kita. Mengenangkan apa? Peristiwa-peristiwa yang tak mampu kita, zaman hitam itu berlaku, tuan-tuan. Akhirnya itu antara kita dengan Allah. Ada jalan keluar, kita bermuhasabah, kita bertafakur, duduk, ya Allah. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebelum apa? Sebelum datangnya maut, sebelum datangnya ajal. Inilah ada pada kita namanya taubat. Tapi kalau kesalahan kita dengan manusia, hutang piutang, pinjam meminjam, pukul memukul, fitnah memfitnah, jawabnya apa? Pergilah cari balik. Saya pernah dapat satu kes, tuan-tuan. Dalam beberapa tahun yang lepas, seorang perempuan datang rumah saya, cari abang saya. Cari abang saya. Abang saya ni tahun 70-an berniaga. Dia kata, Ustaz, saya tengok Ustaz, saya dulu pernah duduk kat sini.
Okey, kenapa? Ayah saya, oh okey, dia kata ayah saya namanya ni. Dulu kerja polis. Saya tahulah, dia kata kami hidup tak polis, manalah anak 8 9 piok-miok apa kan. Dia kata ayah saya memang saya tahu, dia kata agak perangai pelik lah, pergi hutang sana, masuk kedai. Kedua kan ada buku 35 kan. Kedai buku 35, sini tak bayar, sini tak bayar, sini tak bayar, sini tak bayar. Dia kata saya sebagai anak, dia kata dia tahu perangai ayah dia. Orang kata silap laku ayah dia. Nak cari abang ustaz lah. Kemungkinan ayah saya ada orang kata beli ambil barang tahun 70-an dengan buku 35 tu tak berbayar. Lepas tu dia kata ada pakcik sebelah rumah tu ada warung kopi, ada anak lagi tak? Bapak saya pun kaki melepak kat kedai kopi tu ke tak? Mungkin buku 35 pun ada juga. Saya kata entahlah puan, saya kata abang saya rasanya memang dah lama tak berniaga, dah tutup kedai dah. Tamu tutup kedai pasal orang tak bayar hutang. Orang Melayu, orang kita ni pula apa perangai dia? Kalau berniaga dengan orang berurusan jual beli dengan peniaga kita, apa dia? Ni perangai orang kita. Bila ada duit, pergi kedai orang lain. Bila tak ada duit, buka buku 35. Ini perangai orang kita, tuan-tuan. Siapa berniaga kedai runcit tahun 80-an, 90-an, ini perangai orang kita. Sampai sekarang tak ada kedai buku 35 lagi kan. Tahun 70-an, 80-an, bila ada duit cash saja dapat RM100, tu dia pergi beli barang, pergilah kedai asing, kedai ameng, kedai apa semua. Bila duit dah habis 15 bulan, 10 bulan, duit dah habis macam buka buku 35, pergi kedai orang Melayu. Jadi buku kedai orang Melayu orang kita ni semua ada simpan buku 35. RM10, RM5 ambil barang. Kenapa nak tunggu gaji? Tapi bila dapat gaji, beli cash dekat orang lain. Ini attitude pengguna Malaysia, pengguna Melayu. Kita pula hari ini nak perkasakan ekonomi, jawabnya apa? Ada cash walaupun mahal, tolonglah peruncit-peruncit kita. Dia dah ambil tanggungjawab fardu kifayah. Dan kita hari ini tolong mereka. Jangan sampai kalau ada orang kita, sahabat kita, sebangsa kita, agama kita buka perniagaan, jangan sampai ditutup. Kenapa tutup? Tak ada orang masuk. Semua masuk Speedmart, semua masuk. Jadi tengok mana kedai yang boleh kita bantu. Walaupun mungkin harganya tight sikit, mahal 20 sen, mahal 10 sen dalam satu-satu barang. Minta maaf, strategi bisnes hari ini dahsyat, tuan-tuan. Ada kawan saya seorang, tuan-tuan, pembekal beras. Memang keluar TV lah dia punya iklan company. Bila dia keluarkan beras dia yang berharga RM18, shopping besar, boleh dia ambil dekat kilang RM18, jual dekat shopping RM17.50. Macam harga pasaran RM22. Dia kata terduduk dia akhirnya dia kata dia beli balik beras tu. Kenapa? Merosakkan sistem. Sepatutnya harga beras tu RM22. Tapi tak mahu, benda ni boleh buat. Tapi dia buat itu je satu barang. Hari ni offer shopping besar, masuk, harga barang beras je lah. Satu lagi dia pancing kita apa? Ayam seekor RM4. Macam berlari kita, teman. Tinggal yang lain, rupa yang lain semua dia sapu, cuma ayam saja. Pasal nak beli ayam punya pasal dia masuk semua. Ini orang kata pancing-mancing strategi bisnes. Dia sanggup buat. Kawan saya kata, dia ambil dengan saya harga borong RM18. Kita pergi survey kat shopping besar tu, harganya RM17.50, RM17.20. Artinya dia jual pada harga rugi. Dia jual beras tu pada harga rugi. Dia kata tak masuk di akal. Sedangkan harga pasaran tadi ialah RM22, katakanlah. Beras 10 kilo grade apa tu. Ini dia boleh buat, tuan-tuan. Jangan sampai ada tanggungjawab, orang kata sahabat-sahabat kita berniaga, akhirnya tutup kedai. Kenapa? Orang tak masuk. Kita bersalah, tuan-tuan. Kita menyumbang juga atas kerugiannya. Tapi kenapa tak berniaga? Ayah saya dah meninggal, tak ada siapa nak terus. Itu bukan salah kita. Orang dah suka nak datang kedai Pak Ji tu, tapi bila ayah meninggal, anak tak nak uruskan perniagaan. Mungkin. Tapi kalau ada yang berlaku ni, tak apalah. Nak ceritanya, andainya urusan-urusan tadi kita manusia dengan manusia, kena cari. Kenapa? Kena berselesaikan dengan sallu ala Nabi pada dia. Minta halal, halal. Minta maaf, maaf. Minta orang kata berlebih kurang, itu. Tapi biasanya orang kita pula apa dia?
Bila mayat nak turun semua angguk. Betul bang? Bila mayat nak hantar ke kubur, angguk tak? Angguk. Wakil keluarga pun sebutlah, hari ni terima kasih tuan-tuan datang, kandainya arwah ni ada apa silap, minta maaf. Lagi ada apa hutang piutang, minta halal. Katakanlah. Kalau ada jumpalah lepas ni, kalau ada apa-apa jumpalah ahli waris. Kalau orang datang jumpa ahli waris, agak-agak ahli waris nak selesaikan tak? Belum tentu selesai, bergaduh dulu lagi tu. Tadi masa nak hantar mayat, ya. Masa nak hantar mayat, kalau si Fulan katalah, saya nak halang mayat ni, tolong selesaikan sebelum mayat ni keluar daripada tangga, bawa balik duit saya RM10,000 atau RM10 aja, nak bayar tidak agak waris tu? Kena bayar, pasal kita dah cabar tadi, kita dah sebut kalau andainya jenazah ni ada hutang piutang, ada salah, minta halal, minta orang maaf Allah. Yang seorang ni tak nak halal, minta maaf, arwah ayah awak minggu lepas ada hutang saya RM100, minta sekarang, selagi tak bayar RM100 saya halang jenazah ni keluar. Macam ini manusia apa ni, tak reti perut kau, bagilah orang tengah sedih, ya tak? Hak dia tak? Hak dia. Okey bang, tarik tepi, sekarang lepas ke bumi kan jumpa saya. Tak apa, ya tak? Tarik tepi. Kalau dia kata tak lang, saya tak nak benarkan, kecuali tolong selesaikan, minta satu jaminan seorang ahli waris dia ke tepi. Kalau ada orang macam tu dalam pengurusan jenazah, macam bang? Macam bang? Ini gila punya orang, ya tak? Tapi bila cakap macam begitu, dah selesai ke bumi, datanglah seorang nanti ni, hari tu ni ayah awak, ini perjanjian, itu ayah saya, tak ada bukti, tak ada. Masa tu nafikan pula. Tadi masa turun jenazah offer, kawan datang, lepas tu tolak, engkau jaga, engkau lebih, engkau dapat lebih, engkau bayar. Dia adik-beradik pula. Tuan-tuan, dalam fiqh ni tuan-tuan, bila si mati meninggalkan harta, jawabnya apa? Kita mati tinggalkan harta banyak. Harta jadi apa tuan-tuan? Jadi faraid. Faraidkanlah harta tersebut. Kau dapat 1/2, kau dapat 1/6, 1/8, yang ni dapat asabah bahagian masing-masing. Alhamdulillah. Kenapa? Ayah tinggalkan harta. Tapi nak takdir ayah tinggalkan hutang. Macam siapa nak bayar? Siapa nak bayar tuan-tuan? Yang bongsu kata yang sulung punya kerja, yang sulung kata ini anga punya kerja, yang ini kata engkau menantu macam-macam kau dah dapat. Sebenarnya dalam kaedah Islam, kalau si mati meninggalkan hutang, macam mana jalan penyelesaian kepada ahli waris? Nak beritahu, kalau tidak ada sebarang tawaran suka rela antara ahli waris, hutang tadi juga kena difaraidkan. Hutang tadi juga kena difaraidkan. Anak ada berapa orang? 5 orang. Berapa lelaki? 2. Berapa perempuan? 3. Lain-lain ada? Tak ada. Semua tak ada. Yang tinggal orang kata anak 5 orang, 2 lelaki, 3 perempuan. Hutang ada berapa? Ada 7,000. Faraidkan balik hutang tu 7,000. Oh, anak lelaki 2, perempuan 1. Artinya campur kes tu ada 7 kes. Ada 7 bahagian. Anak lelaki yang 2 orang tadi kena bayar seorang 2,000. Kenapa? Kalau ikut faraid dia, kalau ayah tinggalkan harta duit cash 7,000, kau dapat 2,000. Sekarang ayah tinggalkan hutang 7,000, ambil bahagian kau 2,000, bahagian kau 2,000, yang kau perempuan 3 orang ni, tolong selesaikan seorang 1,000. Macam sanggup tak? Sebenarnya dalam Islam itu kaedahnya penyelesaian. Kalau si mati meninggalkan hutang, tidak ada siapa yang nak tanggung secara sukarela, anak sulung ke, siapa ke? Jawabnya, hutang juga kena difaraidkan kalau tidak ada jalan keluar. Jangan kata harta pesaka sahaja kena faraid, hutang pun kena difaraidkan kalau dah tak ada jalan keluar. Kalau harta si mati tak mampu nak menembus hutangnya tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa yang kita minta? Kembalikanlah aku sebentar ke dunia ini, nescaya aku akan buat baik dan aku jadi orang yang yakin. Ini sifat apa tuan-tuan? Sifat orang yang menyesal di akhirat nanti tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin
Kata Allah, belanjakanlah harta yang ada di kalangan kamu semasa kamu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kamu kematian. Belanjakan. Duit buat mati tuan-tuan? Tak. Orang Cina orang kata kalau duit buat mati tuan-tuan. Rupanya kebetulan minggu lepas saya ziarah jiran saya meninggal kan, Cina, kat rumah. Rupanya kita orang Melayu kalau ada kerja kahwin, ada rekod dulu kan, kecil-kecil dulu zaman-zaman 70-an kan, tak buat lagi tak? Berapa orang ni bagi buka sampul kan? Buka sampul kan? Ada accountant. Kalau pergi belah-belah masjid tanah tu, ada orang masjid tanah ni. Tahun 70-an katakanlah. Saya pernah pergi tahun 90-an lah, 90-an. Kawan baik pergi kerja kahwin bagi RM50. Agak-agak berapa biji telur saya balik tuan-tuan? Dekat 50 biji. Satu papan dia bagi. Saya kata, "Dek, kenapa?" "Tak ada pakcik." Dia kata, "Budaya orang sini memang," dia kata, "kami buka sampul, berapa ada dalam sampul, kita bilang kalau tuan rumah kata RM1, satu biji telur, RM50, 50 biji telur lah." "Oh iya ke?" saya kata. Allah, saya kata. Tapi sekarang lagi tak? Tak adalah kan. Itu konsep tolong menolong tuan-tuan. Ada baiknya, ada tak baiknya. Apa orang dulu mungkin nak membalas. Kau bagi aku RM50 besar tuan-tuan, RM30 tahun 80-an, 70-an besar. Orang kata berbudi, dengan nolong tadi. Rupanya pada orang Cina, kita pergi ziarah tu, ada accountant bertugas kan? Kalau jiran-jiran meninggal, pergilah tengok. Ada accountant bertugas, catat berapa orang ni bagi dekat kematian tu. Rupanya apa? Kos pada mereka kematian tu tinggi. Kematian bagi orang Cina tinggi tuan-tuan. Tak ada duit tak boleh mati tuan-tuan. Kita tak ada duit, mati tetap mati. Kenapa? Tanggungjawab tu pada yang hidup, bukan pada yang mati. Yang mati apa nak kata? Jadi pada kita tuan-tuan, akhirnya apa kata Allah dalam konteks ini? Belanjakanlah rezeki apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Duit tak bawa mati tuan-tuan. Tak ada duit mati juga. Separuh mati kita dibuat kalau tak ada duit. Okey, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada ketika itu kita akan berkata dalam keadaan menyesal, boleh tak engkau lewatkan sikit kematian? Kita akan menjadi orang yang menyesal juga tuan-tuan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Berikanlah aku lewat sedikit kematian ni, kalau boleh minta tangguh. Dalam cerita minta tangguh ni tuan-tuan, ada juga elemen ajaran sesat. Elemen ajaran sesat. Ni benda ni berlaku tuan-tuan, antara yang berlaku ialah pada pengikut Syekh Suhaimi yang bekas Al-Arqam tuan-tuan. Antara kepercayaan mereka, dia kata Syekh Suhaimi ni boleh berbincang dengan malaikat, minta tangguh maut. Kau kenapa? Tak bersedia lagi nak mati? Tak apa. Nanti kau bayar aku 1,000, aku call malaikat, jangan datang rumah orang ni tuan-tuan. Alhamdulillah, sampai ke situ pun terlibat juga ajaran sesat orang kita ni tuan-tuan. Tak apa. Nanti doa Pak Kiai ni mustajab. Doa ni boleh gonding nanti, tak apa. Hari boleh gonding dengan malaikat. Macam orang kita percaya tuan-tuan. Orang kita percaya. Ada pula orang ambil kesempatan ajaran sesat ni tuan-tuan. Dia kata ilmu cikgu dia tinggi, makam tinggi, boleh gonding dengan malaikat. Jangan apa? Malaikat divert, jumpa traffic light tu masuk kiri, dia kata jangan masuk kanan. Wa na'udzubillah. Ada tuan-tuan. Antara kepercayaan dia kata guru ni tadi boleh bergunding dengan malaikat supaya melewatkan, mencabut nyawa, nak bagi peluang hidup lagi. Wa na'udzubillah. Janji Allah apa dia? Bila datang ajal ni tadi, takkan dilewatkan walau sedetik. Cuma yang kita akan diingatkan oleh Allah dalam ayat tadi apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah boleh dilewatkan kematian ini, lewatkanlah ya Allah. Waktu tu penyesalan dah tak boleh buat apa lagi dah. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Nescaya aku akan bersedekah, aku akan belanjakan harta-hartaku ini. Itu sebab antara tuan-tuan ini bukan dari sudut apa,
dari sudut kita mencari orang kata doa-doa yang boleh meringankan azab kita di sakaratil maut, atau Allah lewatkan atau panjangkan usia kita di dalam saat itu. Apa yang boleh kita buat tuan-tuan? Kalau kita ada duit, masa hidup dah belanjakan. Ada duit, tengok-tengok, okey, katakanlah pesan dengan anak, nak ni mak nak pergi hospital ni, entah hidup entah mati. Sebelum mak meninggal ni ada 3,000, kau tolong hantar kat masjid. Ni 1,000, kau tolong hutang bayar kat mak, hutang sipolan tu 100, 500, kau boleh selesaikan. Dan ni ada lagi ni kau baki, kau cari 5 orang, 10 orang, rumah-rumah fakir miskin ke anak yatim, tolong bagikan. Akhirnya apa tuan-tuan? Minta maaf, antara rahsia panjang umur apabila orang itu banyak bersedekah. Rahsia panjang umur. Kenapa panjang umur? Kerana biasanya yang keluar daripada mulut orang yang menerima sedekah atau menerima hadiah atau menerima hibah daripada kita, apa dia cakap? Siapa yang bagi ni? Si fulan makcik. Terima kasih ya Allah, kau berkatkanlah rezeki dia, kau panjangkanlah umur dia. Ya tak? Yang keluar apa? Doa. Doa. Yang doa itulah sebenarnya satu mungkin memanjangkan usianya, sakitnya panjang, ataupun doa itulah yang memberikan dia pergi dengan keadaan husnul khatimah, dapat diselesaikan. Yang kita ni dah mati baru nak bagi ni. Ini antaranya perkara tadi apa? Sebelum mati ada rezeki tu, bagilah. Bagikanlah kepada mereka yang berhak atau mereka yang memerlukan. Bukanlah sampai bagi sampai habis, tapi maksudnya rasa-rasa ada niat, bagilah masa hidup. Itulah menjadi amal saleh yang akan mengiringi kita sebelum kita dimatikan atau diiringi jenazah kita. Yang menjadi bekalan kepada kita ialah amalan kita yang tinggal meninggalkan kita di tanah perkuburan. Ahli keluarga kita, harta kita akan tinggalkan kita, akan balik ke rumah masing-masing. Yang masuk bersama dengan kita, yang akan dihisap, yang akan dibuka balik buku catatannya ialah amalan-amalan kita semasa hidup di dunia. Itu gambaran Allah. Yang ketiga, manusia yang menyesal kerana apa? Masa nikmat yang diberikan hidup tadi. Rupanya cerita corona ni pun tak bagus juga tuan-tuan. Ni cerita ada satu video klip Indonesia. Ni bu, kami datang ni dari apa ni? Ni nak bagi bantuan. Bantuan apa? Bantuan corona. Ibu tu pun doakan, ya Allah, Engkau murahkanlah rezeki corona, panjangkanlah umur corona ni. Macam makcik tu tak tahu corona tu apa ke tak? Makcik tu tak tahu corona tu apa. Rupa corona tu viral. Dia pun kata, kau panjangkanlah umur corona tu kat dunia ni. Tu yang tak balik-balik lagi tuan-tuan. Ceritanya kadang-kadang betul juga, kenapa lah corona ni tak hilang-hilang lagi kat kita. Rupanya bila orang tanya ni bantuan apa? Bantuan corona. Panjangkanlah umur si corona tu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Bila kita menerima sumbangan, biasanya orang bagi hadiah, yang terkeluar mulut kita apa dia? Ya Allah, kau panjangkanlah umur si pemberi. Betul tak? Kau murahkanlah rezekinya, kau lipat gandakanlah hartanya, kau tambahkanlah kebaikannya. Akhirnya si fulan tadi, yang menderma tadi, yang bersedekah tadi, yang berinfak tadi, yang berzakat tadi, yang apa tadi, akan menjadi orang yang diberkati harta. Itu yang satu hadis, satu kata-kata hukama. Kata-kata hukama, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 perkara menjadi orang kata qawamud dunya. 4 perkara menjadi qawamud dunya. 4 dunia ini ditegakkan atas 4 perkara sendinya. Yang pertama disebut al-adlul umara. Dunia ni kita akan hidup tuan-tuan, ada 4 sendinya. Yang pertama al-adlul umara, keadilan para pemerintah yang diberi amanah, kepimpinan, tanggungjawab, urusan kita ini dipimpin oleh orang yang beramanah. Yang kedua dipanggil al-ilmul ulama, orang yang berilmu, orang yang alim, menyampaikan ilmunya, menasihatkan yang baik, mengajarkan benda-benda yang baik kepada masyarakat. Itu tonggak yang kedua. Yang ketiga dipanggil
as-sakhaul aghnia, iaitu sifat pemurah orang yang kaya. Ramai yang kaya sifatnya pemurah. Hidup berjiran, jiran rasa manfaat. Duduk sekampung, sekampung rasa nikmat. Kenapa? Yang senang membantu yang susah. Yang susah pula, sendi yang keempat dia panggil ad-du'aul fuqara, iaitu doa daripada fakir dan miskin. Masing-masing ada peranannya. Ada pemimpin, ada ulama, orang cerdik pandai, ada orang kaya yang sifatnya pemurah, ada orang yang berhak menerima tapi sifatnya mendoa. Maaf, kalau kita andainya kita menjadi golongan penerima atau orang yang menerima sebagai orang kata yang diberikan simpati, jangan lupa senjata kepada orang yang daif-daif tadi yang dipanggil mustad'afin, mereka ada senjata, iaitu doa. Itulah doa dia. Tapi biarlah bila berdoa tadi, doa yang baik. Saya tak doakan orang yang berjasa, orang yang berbudi, orang yang berbakti tadi dengan doa yang baik. Tak cukup doa, kena berusaha dan beramal. Ini satu kepincangan tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ada sedikit kepincangan. Saya fikir duk macam mana nak selesaikan. Apa dia tuan-tuan? Golongan asnaf kita ni. Satu cabaran tuan-tuan. Satu cabaran pada saya. Saya pernah duduk sisa majlis yang kita bimbang dalam masyarakat kita hari ini, hilang orang kata nilai kefakiran tadi. Memang kita tak boleh kata dia memang susah, tapi yang kita bimbang, dia bukan sekadar miskin harta. Yang kita bimbang masyarakat kita hari ini, golongan yang lemah ni tadi, miskin jiwa. Ini kena fikir ni, Imam Karya, jawatan kuasa masjid. Kenapa tuan-tuan? Tak mahulah saya kata, semak senarai nama fakir dan miskin dalam karya. Saya puas nak mikirkan macam mana nak buat. Kenapa tuan-tuan? Tengok dalam nama tu, dengan daftar hadir masjid, datang tak ke masjid, Mam? Ini satu cabaran saya kata. Kami di majlis pun tengah fikir macam mana nak membina jiwa orang kata tadi. Tak apa, miskin memang dia diuji dengan kemiskinan, tetapi jangan sampai miskinnya miskin atas tika semayang, miskin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami takut tuan-tuan. Dan bila kita buat survei tuan-tuan, insya-Allah takut kita yang menjadi penerima ni, kalau dia hadir ke masjid, kami rasa satu syukur. Dan kami tengah fikir macam mana nak bagi bantuan ni. Kami bagilah dulu bantuan Ramadan. Bila bantuan Ramadan bagi apa dia? Bagi bantuan Ramadan 10 minit sebelum berbuka puasa. Bagi. Jawabnya apa? Ada satu kali tu bagi awal, habis bagi 6.30 semua dah hilang. Tanya, kita dah sedia makanan ni berbuka puasa kat masjid ni kan, dia ada buka puasa, dia orang kenapa ni? Dah dapat duit semua balik, kita nak bagi dia makan. Makan tak penting, duit aja. Kata nak bagi bantuan. Persoalan timbul, kau puasa ke tak puasa? Wallahu a'lam. Bukan kata kita bangkit, tapi kita nak bangunkan tuan. Jiwa ni kena dibangunkan. Yang kedua, tak apalah, kita pun blok 5 minit lagi nak berbuka, 10 minit lagi nak berbuka, baru kita edarkan sampul duit tadi. Dengan tujuan apa? Lepas berbuka sekarang, naiklah ke masjid. Kat luar tadi ada kat 1,000 orang, agak-agak naik ke masjid berapa ratus? 2 sab tak sampai tuan-tuan, yang lain semua dah lesap. Saya pernah pula tuan-tuan, ini nakal kadang-kadang saya bila pergi kat kampung masa saya susah. Saya kata ginilah, kita buat lepas semayang zuhur, habis haji zuhur, kita ulurkan dengan syarat dia orang kat saf. Pun tak ada juga. Kenapa tak naik tu? Dia tunggu ustaz habis semayang baru dia naik. Saya kata ya Allah, saya kata maksudnya kita nak bangunkan hari ini yang kita bimbang tuan-tuan. Dalam masyarakat, bukanlah kita merendahkan, tidak. Tapi kita harus, macam saya kata, kami tengah fikir macam mana golongan asnaf ni harus dibangunkan kemampuan, kebolehan, keupayaan, penguasaan asas fardu ain dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Kalau tidak, kita bimbang kemiskinan ini akan diwarisi. Dan bukan sekadar kita rasa miskin harta, yang kita bimbang miskin jiwa, miskin amal. Inilah yang kita bimbang, tuan-tuan. Mam, tolong fikirkan. Tengok golongan-golongan kita yang tersenarai kampung ni, kata ada 50 orang. Ziarah dia, tengok kalau makcik tu dah umur 70, 90, janganlah suruh datang ke masjid, tak? Tapi kalau dia sihat, anaknya sihat, suaminya sihat, marilah. InsyaAllah masjid ni, tuan-tuan, kalau siapa kaki masjid, tak ada cerita masalah makan. Betul? Baca Yasin apa banyak lebihan kita, tuan-tuan? Baca Yasin. Malam baca Yasin. Makanan masjid sediakan, orang bagi dekat 200 orang. Yang nak makan semua kencing manisnya. Jantung, kencing manis, semua makan sikit aja, tak? Bila kadang melambak makanan. Kuliah subuh ada lagi. Apa lagi? Kuliah maghrib ada jamuan. Kenduri ni sekarang ada jamuan. Paling cepat sekali apa dia? Paling cepat. Ni ayat ni senang je, tuan-tuan. Kalau ayat saya macam tu. Apa benda tanam paling cepat dapat makan, mam? Benda tanam cepat dapat makan. Tauge, sawi, sayur, kangkung, jagung. Ni kalau orang mati, tuan-tuan, tanam pukul 2, pukul 4 dah panggil tahlil sekarang. Kenapa bang jemput makan rumah, kenapa nak buat tahlil? Baru kejap ke bumi dah dapat makan. Aku tanam tauge 2 hari baru dapat makan, tuan-tuan. Alhamdulillah, jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Itu gurau sajalah, tak? Jawabnya kalau ada kaki orang, kaki ke masjid. Sekarang masjid dah buat apa, tuan-tuan? Saya tak tahu masjid perempuan dah buat belum. Food bank. Ya tak? Food bank. Artinya ada makanan, siapa nak datang. Tapi ada masjid tak berani buat. Kenapa? Dah cuba, ustaz, bukan dia ambil 3-4 bungkus. Malam ni satu gerobok dia ambil. Itu sistem rosak, tuan-tuan. Sebenarnya sistem belum lagi boleh buat kawasan tu. Kenapa? Belum lagi. Belum lagi yang miskin, yang bersifatnya qanaah, yang bersifat tadi. Tapi kalau letak, alhamdulillah hari ni habis 5, 10, biasalah bagi saya. Tak apa. Ada masjid dah banyak buat gerobok rezeki. Boleh buat sebenarnya kalau nak cuba. Tapi ada masjid tak berani buat. Dia kata dah cuba buat, letak petang, malam bersih, tuan-tuan. Yang ambil memang tak tahulah ambil. Saya kata ini bukan ambil ini. Bila tengok CCTV sekali dia ambil bawa lori, bawa motor, tuan-tuan. Ini bergantung. Jadi kita ada memang menggalakkan. Kenapa? Masjid akan menjadi tadi. Dengan syarat kita menjadi ahli masjid. Jadi inilah yang nak kita bangunkan. Golongan yang dipanggil ad-du'aul fuqara. Orang yang miskin tetapi senjatanya doa. Yang ini kita kena bangunkan. Kami di majlis agama pun tengah memikirkan bagaimana nak membangunkan golongan ini, nak melepaskan daripada kemiskinan tetapi dalam masa yang sama memperkukuhkan kerohanian dalamannya. Tapi bila kata makcik sebelum saya ni tolong baca doa kunut macam, tolong baca tahiyat, tolong baca Fatihah, yang kita bimbang ada benda-benda itu tidak selesai. Ada perkara-perkara itu tidak selesai. Ini yang kita bimbang, dia akan jadi berterusan. Ini, tuan-tuan. Tetapi balik kepada perkara tadi yang kata Nabi SAW, apabila mengiringi jenazah tadi 3 perkara, ahlinya, keluarganya dan amalannya. Baliklah 2 daripada apa yang mengiringi tadi, yang tinggal 1 sahaja bersama dengan jenazah. Kembali ahli, keluarga, sahabat handai dan manusia yang lain serta harta yang dibawa mengiringi, yang tinggal adalah amalannya. Di dalam kita beramal, tuan-tuan, niatkanlah dengan penuh keikhlasan, buatlah dengan penuh kesempurnaan. Ini orang kata baki-baki kita yang ada. Orang kata biarlah kita buat dengan penuh keikhlasan, dan yang kedua dengan penuh kesempurnaan. Kita ni tak sebaik mana, saya kata amalan kita tidak seikhlas mana, tidak sepanjang mana, tidak sesempurna mana, tetapi percantikkanlah atau hiasilah amalan-amalan kita untuk kita bawa sebagai bekalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ayat yang akhir? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah,
Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah di padang mahsyar, pasti akan berjumpa, pasti akan dihitung, pasti akan dikumpulkan, pasti akan dihisap segala amalan kita. Barang siapa yang nak berjumpa dengan Allah, maka bersiap sedialah, falyamal amalan salihah, maka perbanyakkanlah dengan amalan-amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali pula kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tuan-tuan, itu yang dapat saya sampaikan. Moga yang baik datang dari Allah, kesilapan dan penyampaian saya itu adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.